Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pengusi ataupun moderator kita pada malam ini yang saya hormati, penasihat kepada RSY UiTM Shah Alam, yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan daripada pelbagai peringkat, ada MPT, ada MPN, ada MPU, dan seluruh sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ni kita bertemu secara maya untuk sama-sama kita teruskan perbincangan kita di bawah topik sebagaimana yang disebutkan oleh moderator sebentar tadi. Kembali kepada apa yang disebut oleh moderator tadi. Sebelum kita pergi lebih jauh perbincangan tentang belia ini, kan? Apakah tafsiran ataupun siapa sebenarnya belia ini? Jadi kalau kita tengok kebiasaannya apabila kita menyebut tentang belia, selalu dikaitkan tentang tahap perkembangan dalam kehidupan seorang manusia itu sendiri. Dan kebiasaannya bila sebut tentang belia, orang akan nampak belia ini orang yang muda. Orang yang muda. Dan orang yang muda, orang yang kebiasaannya semangat kuat. Jadi kebiasaannya juga orang nampak orang muda ini suka bergembira. Orang muda ini dikaitkan dengan masa berseronok. Itu kebanyakan kita lihat di sudut persepsi orang berkaitan dengan belia ini. Jadi apabila kita sebut tentang perkembangan umur belia ini, selalu dikaitkan belia ini umurnya sekitar 15 hingga 40 tahun. Walaupun demikian, kalau kita tengok dari sudut orientasi pembangunan ataupun pembentukan dan juga tumpuan utama, umur belia ni kebiasaannya dikaitkan umur macam sahabat-sahabat sekalian lah, sekitar 18 hingga 25 tahun. Jadi itu dari sudut pandangan-pandangan berkaitan dengan dari sudut perkembangan umur mereka yang berada pada tahap belia. Kembali kita kepada apa yang disebut tadi, bagaimana pandangan ataupun tafsiran belia ini menurut sudut agama sendiri. Kalau kita lihat dari sudut perspektif Islam misalnya, bila sebut tentang belia, antara dua perkataan yang begitu signifikan, yang pertama umurnya dah balik, kan? Umurnya dah balik. Yang keduanya dikaitkan dengan adanya tanggungjawab ataupun taklifan. Okey, mudah ceritanya macam ni. Kita masa kecil-kecil dulu, kan? Masa kecil-kecil dulu, mak ayah suruh solat, kan? Masa masih lagi di alam kanak-kanak, kita pun belajar solat sekian-sekian. Tapi lebih kurang lah, kan? Kita buat lebih kurang. Dan selalu orang duk kata kat kita, tak apa budak-budak buat salah tak berdosa. Kebiasaannya. Budak-budak buat salah tak berdosa. Tapi bila dah umur balik, orang akan nampak apa? Buat salah, tanggung sendiri dosanya. Okey, jadi di situ kita akan nampak dari sudut umurnya telah balik. Kebiasaannya dikaitkan secara umumnya kita kata sekitar 15 tahun. Perempuan mungkin lebih awal. Dan bila sebut balik, satu benda yang kita telah faham bila kaitkan dengan agama, agama mengajar kita apabila seorang itu telah balik, telah terpikul di bahunya suatu tanggungjawab di atas apa yang dilakukan. Kalau dulu masa kecil-kecil orang kata, ni tak apa, buat salah tak apa, tak berdosa lagi. Kan? Buat salah mak ayah tanggung. Tak pasal mak ayah nak kena tanggung, kan. Jadi, bila sebut tentang balik, maka pandangan kita yang perlu kita nampak ialah kita akan dipertanggungjawabkan. Okey. Kalau kita masih ingat suatu pesanan daripada Luqman. Dalam surah Luqman, salah satu daripada apa yang dipesan oleh Luqman. Luqman ni kalau baca surah Luqman, dari sudut pesanan Luqman pada anaknya, mungkin kita boleh katakan silibus pendidikan anak-anak yang diajar oleh Luqman. Luqman pesan tentang akidah, Luqman pesan tentang ibadah, solat, Luqman pesan tentang akhlak, kan? Dia kata jangan sombong. Satu benda juga yang telah dipesan oleh Luqman pada anaknya ialah soal nilai muraqabah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Di mana Luqman telah berpesan pada anaknya, wahai anak kesayanganku, kalau ada satu benda tu, kan, walaupun seberat biji sawi sekalipun,
dalam batu kah dia, di langit kah dia, di bumi kah dia, dalam tanah, di dalam bumi kah dia, semuanya tak terlepas daripada penilaian Allah. Jadi bila tak terlepas daripada penilaian Allah, Allah melihat apa yang kita buat dan kita akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka beliau yang perlu disedari tentang hal ini, kalau kita kaitkan dengan dari sudut agamanya, penekanannya ialah umur yang baligh dan di sana adanya tanggungjawab yang terpikul di atas bahu kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut tentang beliau ataupun pemuda, kebiasaannya kita akan berjumpa dalam perkataan dalam Al-Quran, contohnya fata. Kan fata. Tadi qari kita membaca innahum fityatun. Fityatun, sepemuda. Ayat yang dibacakan daripada suratul Kahfi ayat 13 dan 14 menceritakan kisah pemuda yang insya-Allah kita akan bincang kalau ada kelapangan, ada ruang pada malam ini. Okey. Dalam suratul Kahfi juga Allah Taala sebut perkataan fata ini pada ayat yang ke 59 60 lebih kurang macam itulah. Okey. Dua muka surat terakhir daripada juzuk yang ke-15. Wa idh qala Musa li fatahu. Ceritanya ialah permulaan kepada kisah ketiga dalam suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi ada 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik dua kebun, kisah Nabi Musa mencari Nabi Khidir, dan yang keempatnya kisah Zulkarnain. Okey, kisah yang ketiga, Nabi Musa dalam perjalanan nak mencari Nabi Khidir. Qala Musa li fatahu. Jadi Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda yang tidak disebut namanya dalam Al-Quranul Karim, namun dalam hadis pemuda itu ialah Yusha' bin Nun. Dialah yang menemani Nabi Musa AS dalam perjalanan untuk mencari Nabi Khidir AS. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hadis kita berjumpa dengan perkataan syabab contohnya. Ini juga dikaitkan dengan belia ataupun pemuda. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebut tentang belia, ini adalah peringkat usia yang mana penuh dengan cita-cita yang tinggi. Darah yang gemuruh, idealisme yang luas. Antara itu kita boleh rumuskan di sini juga bahawa belia demikian mempunyai tanggungjawab dan nilai khusus. Jadi bila sebut tanggungjawab dan dia ada nilai yang khusus dan juga dia akan membawa kepada berperanan melakukan perubahan dalam masyarakat ke arah menegakkan kebenaran. Ini juga yang kita nak kaitkan dengan topik pemangkin tadi. Pemangkin yang disebutkan oleh moderator tadi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, kenapa asyik-asyik orang kata belia? Belia ataupun pemuda kan? Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kan? Kalau tak berjaya menjadi pemuda-pemudi yang baik, orang akan kata pemuda pemusnah bangsa, pemudi tiang bendera lah kot kan? Jadi itu yang orang selalu sebut, meletakkan harapan besar pemuda ataupun belia. Persoalannya kenapa? Jadi kerana kebiasaannya bila sebut tentang belia, ia signifikan dengan beberapa perkara yang saya sebutkan juga di awal tadi. Yang pertama, antaranya dikaitkan dengan apa? Bila sebut belia, pemuda ni tenaga dia masih kuat. Kan? Semangat dia kuat. Kan? Jadi bila sebut tentang tenaga kuat, anak muda ataupun belia ni tenaga kuat, kita kena tunjukkan realiti kekuatan tenaga kita. Jadi dia tak boleh tunjuk lemah. Hatta dalam satu kisah, satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat ada anak muda yang jalan macam lemah gemalai kan. Jadi Umar tanya dia, adakah kamu sakit? Tidak. Kan? Lalu Umar tegur dia, lain kali jangan begitu. Ada seorang wanita, dia melihat ada sekumpulan anak muda yang mungkin tersalah faham konsep tawaduk. Jadi mereka berjalan pun cara lemah lenglai kan. Bila dia tanya, siapa mereka itu? Orang jawab, oh itu ahlul ibadah. Lalu kata dia, demi Allah, Omar, kalau dia pukulan dia menyakitkan. Kan? Kalau dia bercakap, cakapnya lantang. Kalau dia berjalan, jalannya laju. Tetapi Omar juga ahlul ibadah. Jadi jangan soalahnya, janganlah disabitkan bila ahlul ibadah mesti tunjuk lemah. Tak boleh. Bila pemuda, sahabat sekalian, kita kekuatan, yes, kekuatan. Cuma jangan sombong, jangan takabur, jangan zalim orang. Kemudian disebut tentang semangat yang kuat. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
selalu orang sebut tentang kisah Sultan Muhammad Al-Fatih kan, yang membuka kota Konstantinopel dalam umur seorang beliau. Dia telah menyahut suatu hadis Nabi SAW. Yang hadis ini Nabi sabdakan lebih daripada 700 tahun sebelum pembukaan kota Konstantinopel. Atuftahannal Konstantiniyah falini'mal amir amiruha walini'mal jaish dhalikal jaish. Akan dibuka kota Konstantinopel oleh sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera. Dan jiwa besar daripada Sultan Al-Fatih akhirnya bagindalah yang telah merealisasikan apa yang telah Nabi sebut semasa Nabi dengan sahabat-sahabat tengah gali parit dalam kisah perang Khandaq. Jadi tenaga kuat, semangat kuat, jiwa besar, berjiwa besar. Bagaimana kita lihat jiwa besar Sultan Al-Fatih tadi, dia menyahut satu gagasan besar yang pernah Nabi sebut lebih 700 tahun dulu. Jadi kalau kita tengok, ini adalah jiwa besar yang ada pada seorang beliau yang ada pada ketika itu. Kemudiannya, apabila sebut tentang beliau, dia kaitkan dengan idealisme tinggi. Jadi bila idealisme tinggi, dia akan keluar banyak idea-idea baru, pemikiran-pemikiran di luar kotak. Okey? Beliau tak ada masalah untuk pemikiran di luar kotak. Jangan pemikiran di luar otak. Itu masalah. So, sahabat-sahabat sekalian, masing-masing kita yang ada pada malam ini, majoriti kita ialah beliau. Maka saya ajak diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian, ayuh tunjukkan kebeliaan kita. Jadi kebeliaan kita sama ada dari sudut perkembangan tadi, umur kita, bukan itu saja, kita kaitkan sikit nilai yang telah ditekankan dalam Islam, iaitu bilakah kita menjadi belia? Bila kita balik. Apa yang akan berlaku bila kita balik? Telah terpikul tanggungjawab di atas bau kita. Tanggungjawab untuk membuat sesuatu yang baik, meninggalkan yang buruk, dan setiap amalan kita diperhatikan oleh Allah dan ia ada kaitan dengan dosa, pahala, syurga, neraka dan sebagainya. Saya kira cukup sekadar itu sebagai mukadimah pada soalan pertama moderator tadi. Saya kembali balik pada moderator insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tentang takrifan belia. Saya kira jelas ya semua pencerahan yang Ustaz dah berikan. Seperti yang Ustaz kata, belia adalah orang kata adanya tanggungjawab dan taklifan. Okey, pada umur kita, umur belia lah baru kita perlu memikul tanggungjawab dan taklifan. Sebab masa kita kecil pun kan, macam Ustaz kata, masa kita kecil pun kita buat salah pun orang tak kisah. Tapi bila dah sampai umur macam ni, dah sampai umur balik, maka mulalah ada tanggungjawab dan taklifan. Dan belia jugalah tenaga kuat, kita juga ada semangat yang kuat, jiwa yang besar, idealisme yang tinggi. Dan betul lah macam apa Ustaz kata, orang lain meletakkan harapan, ya Ustaz, meletakkan harapan kepada pemuda. Sebab kita pun tengok sendiri, pemuda lah atau belia lah aset kepada sesebuah negara, sesebuah umat pun refer kepada belia ataupun pemuda. Ustaz juga ada bagi tahu bahawa ayuhlah kita tunjukkan kebeliaan kita, kepemudaan kita. Jadi Ustaz, persoalan kat sini, macam mana kita nak tunjuk kebeliaan kita tu Ustaz? Apa dia? Peranan. Peranan belia dalam masyarakat khususnya untuk menghasilkan ataupun melahirkan umat yang baik dan berakhlak tinggi. Selepas kita tahu kita ada ciri-ciri tertentu kan, macam ada tanggungjawab, kita ada idealisme yang tinggi, kita ada taklifan dan sebagainya. Jadi apa peranan kita pula Ustaz untuk melahirkan ummah yang baik? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada moderator. Bila sebut tentang peranan, saya yakin kalau soalan SPM, peranan belia, kita akan senarai banyak kan. Peranan belia sikit-sikit, dari sudut jawapan karangan jawab penulisan kita dulu kan. Okey, saya nak kaitkan sedikit tentang bila sebut peranan ini, kita kata ada benda yang ke dalam kita dan juga ada yang keluar. Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Okey. Jadi sebab nak kaitkan jadi tentang apa yang respon ataupun perspektif Islam bila sebut tentang belia, yang saya kaitkan ada tanggungjawab,
Sebab orang selalu kata beliau ni zaman muda kan, masa muda ni nak happy, nak berhibur kan. Jadi kita nak fokus pada hari ni. Soalan nanti ya, kita lepas ni ya. Okey, jadi kita nak fokus ialah supaya belia kita ini kena kembali meletakkan suatu tanggungjawab di atas bahu dia. Yang nak berperanan tadi, jadi bila sebelum kita nak mengeluarkan sesuatu, kita perlu ada sesuatu yang perlu kita ambil. Saya nak kaitkan dengan sebuah hadis. Yang mana sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis itu Nabi sebut tentang orang beriman. Yang orang beriman. Inna masal mu'min laka masalil nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban. Dan ada lagi sambungan dia. Okey. Nabi sebut tentang perumpamaan orang beriman. Orang beriman ini seperti lebah. Apa sifat lebah? Lebah ini dia makan benda yang baik, dia keluarkan benda yang baik. Okey, dia makan benda yang baik, dia keluarkan benda yang baik. Dia makan benda baik. Lebah tadi dia tak hinggap tempat-tempat kotor, kita tahu. Dia pergi ke bunga-bungaan yang baik, dan apa yang dia sedut, apa yang dia makan, dia kemudiannya bukan hanya untuk diri dia, dia manfaatkan untuk orang lain. Sehingga dikatakan lebah ini hanya menggunakan sekitar 10% apa yang dia makan. Lagi 90% tu kita duk makan. Kan dia bagi kita lah duk ambil madu dan sebagainya. Dia beri manfaat kepada makhluk lain. Jadi itulah orang beriman yang disebut juga oleh Nabi khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Okey. Jadi saya nak kembali kepada apa yang perlu kita buat sebagai seorang belia. Yang pertama ialah persoalan persiapan. Kan? Kalau nak kaitkan dengan lebah tadi, dia makan benda baik. Kan? So benda-benda baik apa yang perlu kita upgrade dalam diri seorang belia. Jadi kita kena buat persiapan. Ada 4 persiapan yang saya nak sentuh pada malam ini. Yang pertama ialah persiapan dari sudut keilmuan. Persiapan dari sudut keilmuan. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW pernah mengakui bahawa Nabi didokong oleh anak muda. Kan? Dan Nabi ditentang, yang banyak yang menentang Nabi adalah orang yang berumur. Tak maaf kalau ada orang berumur malam ini. Kan? Itu realiti perjuangan Nabi. Dan kita katakan di sini bahawa realiti itu, kalau kita lihat kepada nilai sahabat-sahabat Nabi, yang pernah Nabi katakan khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Kan? Sahabat-sahabat Nabi dulu ini mereka menjadi orang yang unggul pada zaman jahiliyah. Kan? Jahiliyah pada zaman jahiliyah unggul cara jahiliyah. Tapi pada zaman Islam mereka menjadi orang Islam yang sangat unggul. Kan? Siapa yang kita kenali di kalangan sahabat-sahabat, Masya Allah ramai. Kan? Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar ni masuk Islam masa dalam perjalanan nak bunuh Nabi. Kan? Kalau kita baca tentang Khalid Al-Walid yang menjadi orang kata pemimpin perang yang hebat, sebelum dia masuk Islam, Masya Allah, dia ni lah antara perancang sehingga Nabi dengan sahabat menerima tekanan dalam peristiwa perang Uhud. Tetapi kita kata zaman jahiliah mereka hebat cara mereka, tapi setelah mereka Islam, mereka hebat dan mereka unggul dengan seunggul-unggulnya apabila mereka faqih, mereka memahami. Maka kita katakan bahawa anak muda belia pada hari ini mesti buat persiapan keilmuan. Ilmu apa yang perlu kita terapkan? Kita katakan bahawa kita kena menguasai kedua-dua. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yang nak fokuskan diri kita menjadi seorang hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang keduanya berkaitan ilmu fardu kifayah ini juga menjadi pelengkap dalam kita melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. So, tugas sebagai hamba pun kita buat, tugas kekhalifahan pun kita kena buat. Kerana kalaulah semua orang Islam hanya sekadar fokus untuk menjadi hamba, hanya bersandar pada tiang masjid, maka siapakah yang akan menjadi sandaran pada tiang negara? Ini persoalannya. Akhirnya, apabila negara disegahkan pada mereka yang tidak ada nilai dan juga tidak ada agama, maka ia akan musnah. Maka belia Islam yang ada pada hari ini mesti melengkapkan prasyarat ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, perkara asas yang mesti kita selesaikan. Walaupun kita latar belakang pendidikan bidang apa sekalipun, fardu ain mesti diselesaikan.
Pada masa yang sama kita lengkapkan fardu kifayah, dan ini juga yang membantu kita melaksanakan tugas kekhalifahan. Yang keduanya, persiapan dari sudut persiapan pemikiran. Anak muda belia mesti menjadi pemikir yang hebat, pemikir yang baik. Jadi di kalangan kita ada macam-macam latar belakang cara fikir. Jadi kita kata biarlah tim RSY kita ni ada orang-orang yang analytical thinking, yang jenis pemikiran analisa. Dia ni kalau buat apa mesti based on fakta, kan? Mesti ada number, mesti ada fakta-fakta yang tepat. Ini orang yang analytical thinking. Ada juga kita kena meraihkan rakan-rakan belia kita yang jenis critical thinking, kan? Jadi walaupun kadang-kadang perit untuk kita berhadapan dengan golongan demikian, tetapi mereka ialah pelengkap kepada kita. Ada di kalangan kita yang jenis creative thinking. Dia suka berkongsi ideal-ideal baru. Akhirnya banyak manfaat yang dapat orang capai daripada ideal-ideal bagus dia. Pada masa yang sama, sedih juga kalau kita hanya sekadar ramai orang yang critical thinking. Tapi kita kena ada juga orang yang constructive thinking. Yang mana ini juga yang menjadi pelengkap kepada organisasi kita. Yang ketiga, persiapan yang golongan belia mesti buat ialah persiapan dari sudut kejiwaan. Kenapa saudara sekalian? Kerana cabaran kita makin besar. Pembangunan yang melaju, perkara yang batil juga melaju, maka kita kata orang-orang yang baik, orang yang benar ini juga mesti melaju. Berhadapan dengan kelajuan yang pelbagai di luar sana, maka kejiwaan kita mesti kejiwaan yang kuat. Diperteguhkan dengan menjaga ibadah, menjaga akhlak yang baik, kan? Jadi jiwa kita mesti berjiwa besar, tak boleh mudah putus asa. Hari ini kita diuji dengan cabaran pandemik COVID-19. Anak muda belia dia tidak boleh menjadi orang yang hanya sekadar berpeluk tubuh, duduk saja dan menyerah pada takdir, kita salahkan takdir. Tidak, kita mesti bergerak. Kita mesti orang kata mempunyai jiwa yang besar dan melangkah setapak demi setapak walaupun ada cabaran di depan kita. Yang keempatnya, anak muda belia mesti buat persiapan dari sudut gerakan. Kita mesti terlibat. Persiapan dari sudut gerakan, bergerak. Belia dia tidak boleh menjadi golongan yang pasif, kan? Ada masalah dia surrender. Tak. Belia ni kalau ada masalah di depan dia ada plan contingency. Kan, nak buat program tiba-tiba terhalang dengan sekian-sekian, kita ada plan B, plan C, aktif. Sebab itu anak muda ni selalu dipesan, belia kita mesti menjadi seperti air yang mengalir. Cuba tengok air yang mengalir. Kita pergi air terjun kan, air yang mengalir. Air mengalir ni ada batu kat depan dia pergi tepi. Ada batu kat tengah dia naik atas. Berbezanya air yang mengalir dengan air yang statik. Sebab itu ikan patin yang dibela dalam kolam air yang statik, dia tak sama dengan ikan patin yang kita beli dekat Temeloh contohnya. Lain rasanya. Sebab apa? Air yang statik tidak bergerak itu akhirnya dia akan berkeladak dan dia busuk. Tetapi air yang bersih, yang mengalir, dia akan bersih. Sentiasa bersih. Maka begitu juga golongan belia, dia tidak boleh pasif. Dan sebab itu saudara sekalian, pengalaman semasa di kampus sambil kita belajar, sambil kita terlibat dengan organisasi ialah suatu yang sangat bermakna. Tanyalah orang-orang dewasa. Dia akan katakan bahawa orang-orang yang pernah terlibat dengan gerakan di kampus, organisasi di kampus, persatuan di kampus, dia akan nampak akhirnya persatuan itulah yang banyak memberi kebaikan semasa dia keluar. Kan, tak kira lah saudara sekalian akan keluar dalam bidang masing-masing, tapi pengalaman semasa menguruskan organisasi, itulah guru kita yang sangat bermakna. Maka sebab itu persiapan juga dari sudut gerakan yang perlu kita buat. Kemudiannya, apa peranan kita? Bukan hanya sekadar kita mencari input untuk belia. Makan, menuntut ilmu, kan? Kita belajar untuk diri. Tidak. Tetapi kita mesti menjadi seperti lebah tadi, kan? Dia mengeluarkan benda baik. Dia telah mengumpulkan benda-benda baik tadi, persiapan keilmuan, pemikiran, kejiwaan, gerakan dan sebagainya tadi, sampai masanya dia mesti memberi sesuatu. Yang kita sebut khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Sebaik-baik manusia yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Jadi kita nak jadi seperti lebah. Apa manfaat yang perlu kita keluarkan? Antaranya bila sebut tentang RSY, adik-adik RSY, saya suka menekankan dua core business kita, iaitu berkaitan dengan dakwah dan juga kesukarelawanan.
dakwah kepada orang luar. Jadi kita perlu memikirkan dakwah keluar. Sebab itu ahli RSY pada hari ini dia tak sampai tahap dia dah tak boleh menjadi orang yang menjadi pendengar je tau. Mad'u sasaran dakwah. Tapi sampai masanya dia menjadi da'i, pendakwah, mengeluarkan, mengajak orang. Sebab itu kita ada aktiviti-aktiviti street dakwah dan sebagainya. Walaupun hari ini dengan pandemik COVID-19, tapi dengan kreativiti belia-belia yang ada pada hari ini, kita kena fikir jalan lain. Setelah kita terhalang dengan suatu cara, kita kena fikirkan cara pendekatan dakwah yang contemporary, yang sesuai dengan zaman. Jadi, sahabat-sahabat sekalian mungkin jauh umur dengan saya. Jadi, cara fikir kita memang beza dan kamu lebih mengetahui apa pendekatan terbaik yang sesuai dengan belia-belia yang umur sebaya dengan kamu. Jadi, kita kata kita menguasai sasaran dakwah kita dan kita mesti bergerak memberi manfaat. Kebaikan yang kita ada mesti dikongsi-kongsikan. Yang keduanya berkaitan dengan kesukarelawanan. Dakwah dan kesukarelawanan ini, kalau adik-adik sahabat sekalian nak mendalami satu kisah dalam Al-Quranul Karim yang dikenali sebagai kisah Ashabul Ukhdud. Cuma dalam dalam Al-Quran dia disebut dalam surah Al-Buruj, Qutila Ashabul Ukhdud. Tapi tak dihurai panjang. Nak hurai panjang kena cari hadis. Hadis tentang Ashabul Ukhdud. Seorang gulam, seorang budak, kan, walaupun dia gulam, seorang remaja, umur belia, tetapi apa yang berlaku akhirnya dia telah membawa perubahan besar kepada masyarakatnya. Dan apa yang berlaku di tengah-tengah kisah Ashabul Ukhdud itu, gulam tadi, watak utama dalam kisah Ashabul Ukhdud tadi, saya nak hurai panjang, tak cukup masa, sahabat sekalian tolong cari nanti. Dia berkhidmat kepada masyarakat. Masa itu Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia, dia boleh berdoa, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit. Orang buta, orang sopak datang kepada dia. Dia berkhidmat. Sambil berkhidmat, ada unsur dakwah yang dia sampaikan. Walaupun dalam umurnya sebagai remaja pada ketika itu, akhirnya kita lihat penduduk-penduduk sekitar dan masyarakat pada ketika itu terkesan sehingga mereka akhirnya mati dalam keadaan beriman. Ini kehebatan gulam pada ketika itu. Maka saya simpulkan pada apa yang ditanya oleh moderator tadi, dua perkara yang kita perlu segera buat. Yang pertama, kita mesti buat persiapan. Yang kedua, sampai masanya persiapan yang kita ada, kita mesti keluarkan, manfaatkan dan berikan, kongsikan dengan masyarakat di sekeliling kita. Wallahualam, balik kepada moderator insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan tentang peranan belia tadi, yang mana bila mana kita dapat sesuatu ataupun kita bina manfaat dalam diri kita, kita tak boleh simpan untuk diri kita sahaja. Kita kena keluarkan juga untuk orang, kan. Kalau kita simpan saja, tak lengkap lah peranan sebagai belia tu. Separuh je. Kita tak bagi kepada orang lain. Baik. Boleh lagi Ustaz? Boleh, insya-Allah. Teruskan. InsyaAllah. Baik. Akhlak Rasulullah seperti Al-Quran. Ada juga hadis, bukan hadis, ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah merupakan contoh terbaik sekalian umat. Okay. Dan sangatlah sinonim rasanya dengan kita punya tajuk hari ini, Belia Pemangkin Ummah, yang mana kita perlu mengikut contoh Rasulullah tu. Dan soalan saya kepada Ustaz, apakah ciri-ciri yang ditetapkan ataupun yang perlu diterapkan dalam setiap individu supaya dapat mengikut contoh teragung kita? Dan kita bukan saja mengikut contoh Rasulullah, malah kita juga perlu menjadi contoh kepada masyarakat di sekeliling kita. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih pada moderator. Tadi di awal tadi moderator sebut di awal soalan ketiga disebut tentang akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, dan dijawab oleh Sayyidatina Aisyah akhlak Rasulullah ialah Al-Quranul Karim. Sebab itu antara kejayaan besar Nabi SAW pada zaman baginda, zaman Nabi SAW menjadi pencetak terhebat. Hari ini kalau kita tanya apakah jenama pencetak terhebat, maka jawapannya bukan Canon, bukan Lexmark, bukan Fuji Xerox. Tapi sebenarnya dalam sejarah pencetak yang terhebat ialah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah pernah mencetak Al-Quran yang boleh berjalan di atas muka bumi. Sahabat-sahabat digambarkan ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ard. Seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Masya-Allah. Jadi saya nak ambil satu benda. Jadi kalau dikaitkan akhlak Rasulullah ialah Al-Quran, apa kata malam ini menjawab persoalan ciri beliau yang kita nak, yang disoal oleh moderator tadi, sambil nak menjawab soalan moderator, apa kata kalau kita memanfaatkan qari kita sebentar tadi yang telah membaca ayat Al-Quran Al-Karim daripada Suratul Kahfi ayat yang ke-13 dan juga 14. Sahabat sekalian jangan nampak dia tak ada function. 13 dan 14. Saya nak menjawab soalan ketiga ni, saya nak kaitkan dengan fungsi qari kita pada malam ini. Okey. Qari kita membaca ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14 daripada Suratul Kahfi. Saya pun tak plan, dia tak tahu dia nak baca ayat tu. Tapi bila dia baca tu, baguslah dia boleh menjadi point untuk kita pada malam ini. Okey. Dalam ayat itu disebut tentang kisah Ashabul Kahfi. Beberapa ciri yang disebut dalam awal Suratul Kahfi tu. Okey, kisah Ashabul Kahfi seawal ayat yang ke-9 daripada Suratul Kahfi. Ayat 13 dan juga 14 boleh kita lihat antara ciri-ciri yang ada pada pemuda Ashabul Kahfi. Rasulullah menjadikan Al-Quran sebagai contoh tauladan. Kita pun perlu menjadikan Al-Quran sebagai contoh tauladan. Supaya kita tidak meletakkan Al-Quran ini hanya sekadar seperti buku sejarah yang dibaca, dihafal dan dilupakan. Tetapi kita nak jadikan Al-Quran ini benar-benar mukjizat yang kita jadikan sebagai panduan dan juga petunjuk. Okey. Pemuda Ashabul Kahfi. Dalam ayat ini dibacakan oleh qari kita tadi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kan? Ayat yang ke-13. Yang pertama disebut di situ ialah mereka ialah pemuda. Ashabul Kahfi, mereka ialah golongan pemuda. Ciri yang pertama pemuda itu ialah amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Tuhan mereka. Jadi kita kata bahawa kita nak hari ini pemuda yang bagaimana yang perlu menjadi pencetus nukleus penting dalam ummah ataupun masyarakat. Yang pertama, pemuda itu mesti dilengkapkan ciri yang pertama iaitu beriman. Maka dilengkapkan ciri-ciri orang yang beriman di samping rukun iman yang perlu diterapkan dalam dirinya dan juga disempurnakan dengan perkara-perkara lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang beriman. Contoh tadilah orang beriman seperti lebah, kan? Ada hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia kasih diri dia sendiri, kan? Banyak lagi hadis-hadis yang lain. So lengkapkan prasyarat pemuda yang beriman. Selalu umur belia-belia macam ni dia fikir nak kahwin. Kan, selalu orang kata nak tengok, nak cari, kalau seorang ayah nak cari menantu yang baik, tengok menantu yang pergi masjid. Dia kata, minta maaf lah sekarang ni musim PKPB, tak boleh pergi masjid. Okey, kita tengok lepas boleh pergi masjid nanti. So, kalau boleh, ahli-ahli RSY ni ialah ahli-ahli yang dia sentiasa menjadikan tempat terbaik untuk dia pergi ialah masjid. Contohnya kan, ini salah satu daripada ciri beliau yang beriman. Okey, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Yang pemuda yang pertama cirinya ialah pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian Allah Taala sebut Ashabul Kahfi tadi wazidnahum huda. Allah Taala tambah hidayah. Okey, tambah hidayah. Cuma bila sebut hidayah ni, satu perkataan negatif selalu orang sebut ialah apa? Bila dia tak buat satu benda yang baik, orang kata apa? Alasan dia, tak maaflah saya belum dapat hidayah, kan? Nampak itu bukan ciri seorang belia, iaitu menanti hidayah. Ciri belia ialah belia ini dia mesti mengejar, mencari hidayah. Bukan maksud saya mengejar dan mencari siswi yang bernama Hidayah, bukan. Tetapi mencari hidayah ini dengan erti kata lain, ilmu lah. Fasa kita ni bila zaman mahasiswa ni ilmu, kan? Walaupun sahabat sekalian mungkin bidang engineering, bidang medik, tetapi kita kata carilah hidayah. Ilmu-ilmu lain di samping bilik-bilik kuliah kita. Ini masa-masa terluang pada waktu malam. Sekarang ni banyak masa kat rumah. Kalau buka YouTube bukan semata-mata tengok YouTube lagu baru. Apa hari ini?
tetapi manfaatkan dengan majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Biar kita menjadi beliau yang gilakan hidayah. Bukan hanya sekadar menanti hidayah itu sampai, tetapi mesti gilakan hidayah. Yang ketiga, disebut tentang warabatna ala qulubihim. Allah perteguhkan hati mereka. Perteguhkan sampai peringkat mereka ini tidak boleh digugat. Kan? Iman yang mereka imani itu kukuh dalam hati mereka. Datanglah hedonism ke apa-apa ism sekalipun, liberalism ke, sekularism ke, sosialism ke, dia tidak mudah kagum dengan ism-ism tadi sebab hatinya telah diperteguhkan dengan petunjuk iman dan sebagainya yang telah kuat dalam hati dia tadi. Jadi ada juga yang kaitkan warabatna ini dikaitkan dengan perteguhkan di situ ikatan ukhuwah. Maka kita kata kita terlibat dengan persatuan organisasi RSY misalnya, ini ruang yang terbaik untuk kita mengukuhkan hati-hati di kalangan orang-orang yang beriman, belia-belia yang beriman. Kemudian disebut warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Okey. Ketika mana mereka bangun menyatakan prinsip mereka. Tuhan kami ialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yakni Allah. Okey, kalau kita kembali kepada kisah Ashabul Kahfi, mereka pada awalnya beriman secara senyap-senyap, tapi akhirnya keimanan mereka diketahui. Mereka dipanggil menghadap raja yang pada ketika itu masyarakat majoriti kufurkan Allah. Raja zalim dan kejam. Dan pada ketika itu bila mereka berhadapan dengan raja, logiknya di antara hidup dan mati. Tetapi Allah Ta'ala kuatkan hati mereka sehingga mereka berani bangun menyatakan prinsip Tuhan kami ialah Allah. Idh qamu. Kata Syahid Said Qutub, kedudukan daripada duduk kepada bangun tadi menunjukkan adanya ciri-ciri gerakan. So, anak muda dan belia, ciri yang bagus ialah anak muda yang bergerak aktif. Dia tidak boleh pasif yang dilalaikan dengan gadget saja, tidak boleh. Tapi anak muda yang bangun sama ada berani menyatakan prinsip kebenaran, pada masa yang sama mempertahankan dan juga memperjuangkan prinsip kebenaran, kebaikan dan juga agama itu sendiri. Ini antara ciri-ciri Ashabul Kahfi yang boleh kita belajar daripada ayat 13 dan juga ayat 14. Dan kita kaitkan tadi Rasulullah SAW menjadikan Al-Quran sebagai contoh, maka kita pun boleh mengambil peluang Al-Quran yang ada depan kita ini mesti diterapkan dalam hati kita. Maka beliau tadi, mari kita lengkapkan 4 ciri tadi beriman. Yang keduanya tentang hidayah, mesti mencari ilmu sebagai hidayah, cari petunjuk. Yang ketiganya berkaitan dengan perteguhkan prinsip kekuatan dalam hati kita. Yang keempatnya, beliau mesti terlibat dengan gerakan, beliau mesti bergerak, jangan pasif. Akhirnya kita akan lemah kalau kita hanya sekadar menjadi belia yang pasif. Wallahu alam, kembali kepada moderator. Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawapan untuk soalan nombor 3, iaitu ciri yang perlu diterapkan dalam setiap individu ya. Macam kita dapat tahu ada 4 ciri. Ustaz berdasarkan 2 ayat Al-Quran sahaja dah jumpa 4 ciri. Ni kalau satu Al-Quran ni macam mana ya Ustaz? InsyaAllah. Baik. Baik, seterusnya, soalan untuk seterusnya. Pada zaman sekarang ni kan Ustaz, terlalu banyak orang kata media dakwah. Bukan media dakwah lah, media untuk orang share apa-apa ke. Dan antara media yang kita kata tular dan viral sekarang ni kan, trend, iaitu media TikTok Ustaz. Media TikTok. Ada orang menggunakan media TikTok ni untuk benda-benda yang bagus, bermanfaat. Tapi ada juga yang tidak menggunakan media TikTok ni dengan sebaiknya. Jadi persoalan kat sini kan Ustaz, medium TikTok ni adakah dia relevan untuk kita jadikan sebagai medium kita berdakwah kepada orang luar? Okey.
Asyik saya yang kena tanya. Saya tanya balik moderator. Moderator ada akaun TikTok tak? Tak ada. Okey, saja yang selingan lah. Dia bukan tanyalah ustaz. Ni ustaz tanya anda. Okey. Okey. Kembali kepada isu tadi TikTok. Okey, ini barangkali mainan zaman kebanyakan daripada kita semua yang ada dalam ni saya ni terasa tua pula bila saya pun tak ada akaun TikTok tadi kan. Okey. First kali sahabat sekalian, apa yang perlu kita lihat ialah persoalan niat. Niat dulu, yang pertama niat. Apakah benar kita nak menjadikan TikTok itu sebagai medium dakwah ataupun tidak? Dan ada juga saya lihat pandangan yang pro dan juga kontra tentang menjadikan TikTok sebagai medium dakwah. Ada yang meneliti secara mendalam tentang TikTok sampai akhirnya dikaitkan dengan teori konspirasi dan sebagainya, dan mengajak orang supaya menjauhi TikTok. Janganlah dekati TikTok sebagai medium dakwah kerana dia boleh menggelincirkan orang yang menggerakkan dakwah tadi. So itu satu pandangan. Cuma barangkali saya kata bahawa belia Islam kalau benar-benar dengan jiwa yang kuat, dengan niat baik seperti moderator kata tadi nak berdakwah, saya kata dengan kekuatan dan niat yang betul tadi, silakan. Kenapa ini zaman yang kalau kita tidak isi perkara demikian, maka yang batil itu lebih banyak mengisinya. Kita mungkin akan terperangkap dengan polemik TikTok ciptaan Yahudi, ciptaan orang bukan Islam, jangan mencontohi, kita menyokong itu dan ini sebagainya. Dulu pun perkara yang sama, polemik ini juga timbul masa awal-awal orang nak terlibat dengan Facebook, Twitter, Instagram. Dulu-dulu orang kata haram, jangan. Tapi akhirnya kita dapat juga memanfaatkan media demikian. Jadi kita katakan bahawa hari ini zaman media yang melaju, persoalannya ialah siapa yang lebih pantas menguasai, sama ada yang banyaknya ialah yang batil ataupun yang hak tadi. Maka saya kata mereka yang mampu, mereka yang ada kelebihan demikian, silakan. Hari itu ada tular jugaan berita bagaimana ada seorang beliau wanis kira perempuan yang memanfaatkan medium TikTok dan akhirnya telah menyedarkan orang-orang yang terlibat dengan LGBT. Masya Allah. Saya kata ini satu kejayaan yang hebat. Yang mungkin saya pun tak mampu. Kan? Kalau ustaz-ustaz mungkin ceramah dalam surau masjid yang datang memang geng baik-baik lah. Tapi antum, kamu boleh terlibat dengan mereka yang bergelumang dengan pelbagai latar belakang, lalu kamu berjaya membawa kebaikan dan menarik mereka, maka saya katakan bahawa ini satu benda yang positif bagi mereka-mereka yang ada kelebihan demikian. Cumanya pastikan ia benar-benar digunakan sebagai medium dakwah, bukan hanya semata-mata medium hiburan. Ya, akhirnya kita pun terlalai, semayang entah ke mana, study entah ke mana. Ini kebimbangan yang selalu dikaitkannya. Pasti saya katakan bahawa tidak mustahil dan tidak ada masalah dengan kekuatan yang kita ada. Silakan. Bagi mereka yang mampu. Moderator balik nanti tolong buat akaun TikTok. Okay, wallahualam. Apalah Ustaz, saya tak nampak. Tak okay. Kalau tak nak buat TikTok, sekarang ni ada yang viral kisah baru kan. Dia bukan TikTok, dia panggil Tok. Tok tu yang duk ketuk-ketuk malam tu kan. Tu cari sendiri lah kan. Selingan. Okay, balik pada moderator insyaAllah. Baik. Kiranya medium TikTok ni ataupun mana medium pun sebenarnya bergantung pada niat kita juga, niat sebagai pengguna. Okay, saya pun nak bagi analogi jugalah. Contoh pisau kan. Pisau bergantung kepada pengguna. Kalau kita menggunakan pisau untuk memotong bawang, potong daging, siang ikan dan sebagainya, maka pisau itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita menggunakan pisau tu untuk bunuh orang, untuk cocok-cocok, so pisau tu jadi benda yang sangat tak bermanfaat lah. Jadi bergantung balik kepada niat kita. Sama ada benda tu membawa kepada kebaikan ataupun keburukan. Baik, terima kasih Ustaz. Dan sekarang pukul okay. Dan soalan terakhir Ustaz. Okey, tapi kita bincang pasal TikTok sahaja. Ni saya lebih meluas kepada media sosial yang lain. Contohnya Instagram, macam sekarang kan Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan media sosial ni juga
kebanyakan orang pun menggunakan untuk untuk interaksi, untuk berdakwah dan sebagainya. Jadi saya nak minta pencerahan Ustaz semasa penggunaan media sosial ni, apa dia peranan ataupun adab-adab yang perlu sebenarnya untuk kita semua sebagai belia semasa menggunakan media sosial ini dalam membentuk peribadi baik seseorang. Okey, terima kasih. Soalan ni pun kalau kita open soalan ni kepada ramai, macam-macam ideal yang boleh dijawab lah. Mungkin saya nak sentuh beberapa perkara saja pada malam ini. Yang pertama, kita kena faham media sosial ini hanyalah alat. Okey, alat. Alat komunikasi, mempermudahkan. So alat, jangan sampai alat ini menjadi matlamat ataupun menjadi benda-benda yang akhirnya kita terleka dengan banyak perkara-perkara utama yang lain. Sekadar dia menjadi alat penghubung. Jadi antara kebaikan media sosial ini, kita kata dia membantu mendekatkan yang jauh, kan? Contoh dah ada grup kan, alumni Tadika tahun sekian-sekian kan. Alumni Tadika tu kan yang dah pergi merata tadi pun ada grup kan. Okey, jadi dia bagus mendekatkan yang jauh. Tapi kadang-kadang ramai juga yang tersilap sehingga akhirnya dia mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Contoh, menjauhkan yang dekat kan? Dekat meja makan kan, semua bakat buka handphone kan. Mak ayah kan, tak sembang. Balik kampung masa raya kan, nenek ni duduk depan lah kan. Nenek punya rindukan cucu, nak sembang dengan cucu. Tapi cucu telah menjauhkan yang dekat depan mata dia tadi. Yang dengan keasyikan. Dan akhirnya mungkin kerana dah menjadi ketagihan yang kita risaunya, dan sampai peringkat dia menjauhkan yang dekat. So, kena berpada-padalah benda ini. So, jangan sampai terlanjur ketagih sehingga akhirnya dia telah menjauhkan yang dekat tadi. Dan apa juga yang adab-adab yang kita kena buat, antaranya yang utama juga ialah niat mesti kena betul. Niat yang betul. So, jangan gunakan niat dengan niat-niat tak baik. Ada orang menipu kan, dengan media sosial kan, menipu nak bawa sampai kepada percintaan, akhirnya tak jadi berkahwin kan. Ada orang yang scammer kan, jadi scammer, dia menggunakan media sosial untuk jadi scammer. Ada orang dia suka-suka nak kenakan orang. So kita kena pastikan niat yang betul. Yang keseterusnya ialah mesti menggunakan media sosial ini dengan nilai kebertanggungjawaban. Mesti ada nilai kebertanggungjawaban. Satu contoh. Bertanggungjawab. Kita suka forward berita. Kan? Suka forward benda yang tak pasti. Kan? Sebab kita nak jadi, biar orang nampak, kita ni orang pertama lah tahu kisah pelik ni. Kita nak macam tu. Kita main forward je. Macam WhatsApp group kan? Kita forward. Jadi bila orang tegur, ni kau ambil mana fakta? Entah, saya pun copy paste dari bilik sebelah. Kan biasa guna perkataan tu kan? Copy paste, saya ambil bilik sebelah. Kan? Tu ada nama kat bawah tu, dia yang tulis. Sahabat sekalian, dalam konteks kita menggunakan media sosial ni, dia tidak terhenti dengan perkataan demikian untuk kita berlepas diri. Tidak. Kerana kita yang meng-forward, copy paste, kita tetap juga bertanggungjawab. Sebab tu ada satu tagline yang bagus. Dia kata apa? Tak pasti jangan kongsi kan. Itu satu benda yang baik. Kan? Kerana pernah berlaku dalam kisah Nabi SAW. Al-Quran menceritakan dalam surah An-Nur. Okey, adik sekalian, kalau sahabat sekalian buka surah An-Nur, bermula dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 itu sebenarnya penurunan ayat. Kalau tengok dalam tafsir Ibn Katsir, dikaitkan dengan turunnya ayat untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada peristiwa hadisul ifk, penyebaran berita palsu, fitnah besar terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala sebut likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Ayat yang ke-11 tu, tengah-tengah ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Setiap orang yang terlibat itu, dia akan bertanggungjawab terhadap apa yang dia buat. Dia akan menanggung dosa disebabkan apa yang dia buat. Tak kiralah orang yang mula-mulakan cerita. Okay, dalam kisah itu, yang memulakan kisah ialah Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Mereka cipta cerita. Tetapi yang menyebarkan cerita itu ada di kalangan orang munafik, bahkan ada orang beriman pun terlibat.
Kan 3 orang yang terlibat tu antaranya saya lupa nama kan, tapi ada di kalangan sahabat yang terlibat menyebarkan. Namun akhirnya mereka Allah Taala terima taubat mereka. Jadi nak ceritanya di sini memforward berita, berkongsi cerita yang tak pasti kadang-kadang mudah kita terjebak. Sehingga kan kalau kita tengok dalam ayat yang ke ayat ke berapa? Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 Allah Taala sebut istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Okey. Allah Taala kaitkan dengan ketika mana kisah itu ada di kalangan sahabat-sahabat yang bercakap-cakap, kan? Bercakap-cakap dengan mulutnya. Satu benda yang dia pun tak pasti. Dan mereka menyangka benda itu kecil, remeh. Tetapi di sisi Allah, ia adalah satu benda yang besar. Sahabat sekalian kata, saya tolong forward je. Tak, tukang forward pun ada tanggung akibatnya. Bukan orang yang reka cerita je. Orang tukang forward pun bertanggungjawab. Sebab itu sahabat sekalian, kita katakan bahawa nak menulis apa pun di media sosial, kita kena bertanggungjawab. Okey? Kena bertanggungjawab dan fikir betul-betul sebelum kita share, sebelum kita copy paste, sebelum kita tulis. Pada masa yang sama, kita kena ingat orang Islam ini, orang selamat daripadanya sama ada perkataan dia ataupun perbuatannya. Jadi pastikan kita memilih perkataan perbuatan yang baik. Kadang-kadang Masya Allah, komen-komen orang, kita kan jabatan netizen kan, pakat mendaftar diri sebagai jabatan netizen. Kadang kita komen ikut perasaan yang akhirnya kita nak tarik balik susah. Macam tadi lah kita forward cerita buruk kan, akhirnya orang kata minta maaf itu salah. Kita pun okey saya tarik balik. Okay, kita tarik balik tu, orang yang baca kita tarik balik, yang tarik balik mungkin 50 orang je. Tapi yang kita forward tadi, yang dah baca 100 orang. 100 orang tu pula di forward kepada 100 yang lain. Hak kita tarik handbrake balik tu, mungkin 10 orang, 50 orang yang baca. Tapi hak dah terlepas tadi. Masya Allah. Sebab tu kita akan menyesal. Maka pilihlah perkataan-perkataan yang baik. Dan kita kata, setiap sesuatu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Jadi orang beriman, kalau dia jenis ada kebaikan dalam hatinya, dia akan keluar perkataan pun yang baik, tulisan pun tulisan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kita boleh tengok. Dia boleh menilai orang itu berdasarkan apa yang dia tulis, apa yang dia kongsikan. Wallahualam, balik pada pengusi. Alhamdulillah. Jelas ya Ustaz, sangat jelas. Pertama niat, yang kedua nilai kebertanggungjawaban dalam diri setiap orang lah yang menggunakan media sosial. Baik Ustaz, kita terus kepada sesi soal jawab ya. Ada soalan dekat chat ni. Okey. Saya bacakan ya. Saya terus jawab boleh? Yang Nur Fatihah Fatihah tu ke? Betul. Okey, sahabat sekalian boleh tengok soalan dia. Saya boleh terus jawab ke moderator? Kita ringkaskan, boleh Okey, dia sebut tentang macam mana kalau dari kecil mak ayah kita tak terapkan semua ini, maksudnya tanggungjawab kita ni. Sebab mak ayah sekarang terapkan hal dunia dan diri anak kita. Okey. Kalau kita jawab soalan karangan SPM tu, memang kan, apakah punca masalah sosial? Kurang didikan agama, pengaruh rakan sebaya, kan, media sosial, kan, itu biasa jawapan standard kan. Okey, saya nak mengajak diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian, kita kena balik soalan ini supaya ia tidak hanya memikirkan soal siapa salah, tetapi kita fikirkan apakah yang perlu kita buat. Okey. Kalau kita tengok secara logiknya, tidak semestinya demikian. Kan? Tak semestinya orang yang mak ayah dia tak terapkan nilai-nilai yang baik itu dia akan rosak selama-lamanya. Tidak semestinya. Kerana di sana kita lihat contohnya seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Dia dikenali sebagai Muqri al-Madinah, pembaca bagi Madinah, masya-Allah. Kan? Dia ni kalau kita tengok, dia seorang anak mak tau. Maksudnya semasa dia zaman jahiliah, dia ni adalah seorang pemuda yang digilai oleh gadis-gadis di Makkah. Sebab apa? Mak dia sayang dia, mak dia selalu sponsor dia. Dia ni pakaian kemewahan. Tapi akhirnya kita lihat, dan akhirnya apa yang kita lihat, setelah dia beriman, dia meninggalkan perkara-perkara tadi. Maksudnya, tidak 100% apa yang dibentuk oleh mak ayah tadi menyebabkan anak tadi
mempunyai penghujung yang tidak baik. Tetapi saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian, sebab mungkin di kalangan kita berlatar belakang macam-macam kan. Mungkin apa yang disebut oleh Nur Fatihah ni kita sendiri rasai. Sebab kita kata, ya mungkin mak ayah kita tersalah dulu. Mak ayah kita pun kurang mendapat pendedahan. Okey, kita sekarang yang dapat pendedahan ini, apa peranan kita? Peranan kita untuk selamatkan balik mak ayah kita. Ini antara bakti kita pada mak ayah. Ajak mereka pada kebaikan. Kalau ada mak ayah yang telah pergi, maka kita doakan moga-moga keterlanjuran kesilapan mereka itu diampunkan oleh Allah. Jadi kita kata bahawa apa yang dilakukan oleh mak ayah tadi bukan 100% penamat kepada apa yang akan berlaku pada belia itu pada masa akan datang, tetapi kitalah rakan-rakan siswa yang akan membantu orang-orang siswa-siswa yang mungkin terjebak seperti mana disebut oleh Nur Fatihah tadi. Jadi dakwah kita lanjutkan, bantulah orang-orang sebegini di kalangan kawan-kawan kita, insya-Allah. Sama-sama kita saling bantu-membantu sampai peringkat kalau boleh kita nak anak yang demikian dia bantu sempat menyelamatkan pula mak ayah dia yang pernah tersilap dulu. Jadi jangan letakkan 100% kesilapan pada mak ayah, tapi fikirkan bagaimana nak menyelamatkan mak ayah kita, insya-Allah. Baik Ustaz, Boleh ada kita terus satu soalan. Wan Muhammad Zulhilmi Saya daripada Pasir Putih, Kelantan. Iaitu yang kata baru. Salah satu hal yang paling besar untuk orang muda menasihati dan betulkan orang apa yang salah yang dipegang oleh mereka lebih tua daripada mereka. Orang muda umpama dikepit dalam situasi, kalau tak ditegur, risau diwarisi kepada generasi akan datang. Kalau ditegur, risau biadab. Sebagai contoh, seorang ustaz saya pernah berkata, yang mereka yang masuk politik ni haram sebab umpama bermain judi. Jadi soalan saya, apakah nasihat ustaz kepada golongan muda apabila kami cuba untuk menasihati dan membetulkan mereka yang lebih tua daripada kami? Okey. Yang pasti saya katakan di sini, tidak cara secara direct berdepan yang mungkin setengah orang tak boleh terima. Kita kata itu bukan jalan terakhir. Kan? Pernah berlaku kepada silap Hasan dan Husain ni, cucu Nabi yang pernah melihat seorang tua mengambil wuduk dengan cara yang tidak betul, kan? Jadi cara nak tegur, kalau tegur direct mesti orang tua tu tak terima, kan? Aku makan garam dulu. Itu biasanya hujah-hujah besar lah yang digunakan oleh orang dewasa. Tapi dia buat cara dia macam mana? Dia pun buat bergaduh, kan? Bergaduh. Kenapa bergaduh ni? Oh, saya rasa adik dia ni buat ambil wuduk salah. Ni pula tak, dia yang salah. Jadi pakcik tu cuba jadi pengadil. Okey, pakcik jadi pengadil. Lalu mereka pun tunjuk cara mengambil wuduk yang betul. Dan akhirnya secara tak langsung orang berumur tadi dia perasan, rupanya aku yang salah, kan? Jadi betul berlaku ni dua-dua orang ni. So itu kreatif. So kita caranya mungkin bukan melalui kita. Ada orang yang tak boleh terima kalau kita yang tegur secara direct, kan? Jadi kita kata barangkali ada orang yang sesuai dengan dia. Jadi melalui orang lain. Saya dulu contohnya kalau dalam usrah, kalau usrah satu topik-topik contohnya yang saya tak mampu bawa, saya akan ambil orang lain untuk sampaikan. Jadi ada yang kadang-kadang bila berhadapan dengan orang berumur, susun bahasa mesti terbaik. Kan? Susun bahasa mesti terbaik. Yang keduanya mungkin melalui kena guna orang lain. Kalau orang hari ni boleh share video, kena share video orang-orang yang mungkin orang berumur tadi dia rasa percaya dan siqah contohnya, kan. Jadi mungkin secara dikongsikan video ataupun dikongsikan penulisan-penulisan orang yang lebih alim, kalaulah orang begitu tak boleh terima teguran kita secara direct. Cuma saya katakan di sini bahawa mungkin kena ada kaedah-kaedah kreatif, jalan-jalan lain. Tidak semestinya bila menegur ini maksudnya menegur kita yang menegur. Kadang-kadang kita guna orang lain untuk menegur. Kadang-kadang nak tegur kawan kita yang umur lebih, kita mungkin gunakan bisyarah. Kadang mungkin kita tahu pakcik tu ada ni dalam masjid ni. Cara dia ialah kita tanya soalan. Masa ustaz ada dekat, ustaz yang mengajar kat depan, jadi ustaz tu lah yang akan menjawab, bukan kita yang menjawab pada pakcik tu. Jadi antaranya contoh kita kata perkara-perkara tadi. Jadi ada, kalau ustaz pula biar dia level sama-sama ustaz. Jadi begitu, ataupun dengan berkongsi penulisan-penulisan kitab daripada ulama-ulama muktabar dan sebagainya. Dia mungkin kita tak boleh kata direct, tapi manfaatkan peluang-peluang yang lain. Wallahu alam. Itu saja yang saya mampu. Saya minta maaf di atas kekurangan. Minta maaf kepada Wan Muhammad Zulhilmi kalau saya tak mampu menjawab dengan baik. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira
Dah habislah kita punya kupasan tajuk hari ni, belia pemangkin ummah. Baik, sementara tunggu Dr. Hajar. Seterusnya kita teruskan dengan ucapan daripada wakil rakan siswa Yadim Wilayah Persekutuan Selangor. Dipersilakan. Ada ke? Okey, Sen. Baik, sementara tunggu Dr. Hajar. Oh, Dr. Hajar dah masuk. Kita teruslah kepada ucapan daripada penasihat rakan siswa Yadim UiTM Shah Alam, Dr. Hajar bin Okir. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mohon kemaafan. Sebenarnya masih lagi ada program di fakulti. Terima kasih pada Ustaz Muhammad Idris bin Muhammad Yusof, ya, penolong, pengarah bahagian kepimpinan muda unit belia Yadim, ya. Alhamdulillah dapat berkongsi bersama kita pada malam ini, pada semua para pelajar. Alhamdulillah satu momentum untuk kita meneruskan, ya, pengetahuan kita, pemahaman kita dengan tajuk yang sangat menarik, belia pemangkin ummah, ya, yang memerlukan kepada kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk menyumbangkan, ya, tenaga buah fikiran kita kepada ummah nanti. Dan dia memerlukan kepada kita kekuatan dalaman, persediaan dari sudut kognitif kita, dari sudut pemahaman kita, dan dia akan memberikan input-input yang besar, insya-Allah, ya. Sebenarnya kami di fakulti sedang membina satu modul, ya, untuk untuk memperkukuhkan jati diri kepada para pelajar. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan cuba usahakan memberi input, dan juga kita teruskan untuk membangunkan manusia besok pembangunan insan itu sendiri secara berstruktur supaya tidak mencapah. Nah, insyaAllah akan datang. Dan bicara-bicara seperti mana hari ini adalah merupakan complementary kepada pembinaan jati diri kita, ya, insyaAllah. Jadi rasakan dan ucapkan jazakallah khairan, terima kasih kembali pada Ustaz Idris, yang bersama kita pada minggu lepas dengan Ustaz yang lain. Alhamdulillah. Tapi apapun sebenarnya memerlukan komitmen diri kita sebenarnya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa. Mendepani isu-isu di depan sana tu makin bermacam-macam, ya, hurdle yang ada, cabaran yang berbeza, kan. Hari ini kita dengar bermacam-macam cerita-cerita yang mengusik diri kita untuk kita menyediakan diri kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang kompeten, dan sebagai seorang mahasiswa yang soleh dan juga muslih, untuk memastikan bahawa apa yang ada di hadapan kita itu mampu untuk kita untuk kita santuni. Tapi apapun dia bermula kepada diri kita sebenarnya, kan? Menyiapkan diri kita, menyiapkan dalam konteks pemikiran kita, takofah kita, pengetahuan kita, kan? Kemudian menyirami pula dengan jiwa kita, rohani kita dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah, kan? Dan akhirnya memampukan nanti menggerakkan kita kepada amal, yang kita sebutkan sebagai pergerakan dan sebagainya. Jadi itu mungkin boleh share kepada para pelajar, pada mahasiswa. Mudah-mudahan RYS akan terus ke hadapan dan juga membina cita-cita yang baik untuk ummah,
dan juga untuk memberikan solusi-solusi sebenarnya. Apa yang berlaku di hadapan kita sebenarnya ialah merupakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk berfikir, untuk sentiasa kreatif, mencari solusi-solusi, kan? Untuk kita memperbanyakkan perkara-perkara baik, ya. Perkara-perkara yang tak baik itu insya-Allah dia akan sentiasa bersama kita. Akan bersama, akan ada, tapi bagaimanakah kita menghadapi, kan? Seperti mana yang sentiasa kita diingatkan oleh Allah SWT untuk kita fastabiqul khairat, untuk kita sentiasa berlumba-lumba kepada kebaikan, kan? Dan kita mencari membina kekuatan untuk mencari solusi, dan juga sebagai ejen-ejen ataupun kita kata perubah-perubah kepada masyarakat, insya-Allah, ya. Jadi Ustaz rasa ini bukan sebagai satu tambahan pula daripada ceramah daripada Al-Fatihah Ustaz tadi, tapi sebagai satu rangkuman kepada kita, insya-Allah kita teruskan usaha-usaha kebaikan dalam konteks yang kita kata skop yang kita ada, dengan ODL saja kita tak sempat nak jumpa, tetapi itulah merupakan maksimum yang kita boleh berikan. Dan jangan lupa sebenarnya untuk kita sentiasa mendoakan, mendoakan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, yang sebenarnya dengan COVID ini dia macam-macam ragam sifat dia, berbeza-beza. Tapi mudah-mudahan kita doa hari ini pun sebenarnya di Selangor meningkat, kan. Di beberapa buah negeri pun sebenarnya ada plus and minus gitu. Tapi insya-Allah kita doa sentiasa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Taala angkat, idfa', kan, mengangkat supaya COVID ini dapat hapus, kemudian kita dapat menjalani kehidupan kita yang normal. Ala kulli hal, walau bagaimanapun apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu satu ujian untuk kita menggarapkan, memikirkan usaha-usaha kebaikan tidak akan putus, dan ibarat air yang mengalir, kalau ada batu sekalipun dia akan mencari ruang-ruang untuk dia mengalir seterusnya. Itulah ibarat kita sebagai manusia, Allah Ta'ala uji, kita kena berfikir untuk mencari solusi dan juga meneruskan kehidupan di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi wallahualam itu saja yang saya dapat share. Kepada pelajar, mohon kemaafan hari ini tak sempat nak dengar celoteh Ustaz Idris, yang Ustaz yakin mampu menjentik diri kita, hiat hati kita, insya-Allah. Kan lain kali insya-Allah kebetulan bertembung, dan Ustaz terpaksa juga tadi handle program tersebut, minta izin keluar sekejap. Masih lagi belum selesai, insya-Allah. Ustaz Idris, jangan segan-segan untuk berikan kepada kami ilmu yang ada, insya-Allah Ustaz, ya. Allah. Lain kali insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Doktor. Saya insya-Allah jumpa Ustaz. Lama tak jumpa ni. Insya-Allah boleh. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Hajar. Baik, seterusnya kita menjemput Saudara Qayyum mewakili rakan siswa Yadim Wilayah Persekutuan Selangor untuk memberi sedikit ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Assalamualaikum. Jadi kita saya ucapkan kepada pimpinan RSUI UiTM sebab jaya menganjurkan program ni lah. Mengata majlis ilmu kita senang kita nak anjurkan. And then saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz dengan juga Doktor Sudiade. So tahniah semua yang hadir malam ni, sangat meluangkan masa. And then macam biasalah kalau majlis ilmu ni yang ramainya mesti perempuan. Apa yang saya nampak kat sekeliling saya ni banyak perempuan je ni. Yang lelaki tu Ustaz, penasihat dengan seorang lagi, Amir Hakim. Jadi ada 3 orang je saya nampak lelaki. Tapi macam tajuk kita malam ni pun belia pemangkin rumah. Jadi macam pemangkin ni kalau kita semua faham, orang kata pencetus ataupun penggerak. Jadi macam benda kalau fizikal dulu, biasanya kalau buat program ni kita target dengan kelompok yang kecil dulu sebenarnya. Sebagai contoh macam kita dulu kalau duduk college kan, mesti ada roommate. Jadi kita ajak roommate kita dulu untuk start program-program macam ni. So bila ada kita ajak dapat seorang 2, dia pun akan ajak lagi. Jadi berantai. Ini orang kata berantai yang kan dulu pernah kecoh. Kalau tak share message ni mati dalam 24 jam. Kalau yang ni berantai ni insya-Allah selamat lah macam tu. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi bersama dengan kami daripada MPN WPCL. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Sayu. Baik, sekarang kita sesi fotografi. Diminta semua untuk on camera. Allah. Okey, boleh. Yang saya boleh pandai kamera sedia. Okay, 1, 2. Okey. Satu lagi ya. Sekejap ya. Okay, sekali lagi. 1, 2. Okay, terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi fotografi tadi, maka berakhirlah kita punya program Bicara Ilmu pada malam ini. Saya minta maaf daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki jika ada sebarang kesalahan ataupun kesilapan daripada pihak saya maupun pihak penganjur sendiri. Kita tutup majlis kita dengan doa Rabitah. Allah. Ustaz mohon izin keluar je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallah khair insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah ya. Lagi doktor. Kita jemput Presiden RSY UiTM Shah Alam untuk mengetuai doa Rabitah. Okay. Maafkan saya ingat baca sendiri tadi. Dah habis baca dah pun. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih Ustaz. Luangkan masa malam ni bersama kami.